Selamat datang ke Forum Sultan Al-Fatih. Topik kita hari ini, hak-hak wanita. Assalamualaikum, nama saya Tajwani Balkis, MC untuk forum hari ini. Topik kita hari ini adalah hak-hak wanita dalam Islam. Dalam Islam sebagai wanita, kita ada hak-hak kita tersendiri. Dan hari ini kita akan bincangkan hak-hak tersebut. Untuk mulakan forum hari ini, saya akan tanyakan soalan pertama kepada Nur Fazana. Fazana, apakah maksud wanita? Hai, Assalamualaikum semua. Jadi saya akan menyampaikan kepada kamu semua tentang maksud wanita secara menyeluruh dan wanita dalam Islam. Okey, bila kita sebut pasal wanita, wanita ni secara umum kita tahu bahawa mereka ni bersifat lemah lembut, seperti yang mana kamu semua tahu sentiasa bersopan santun dan baik budi bahasanya. Kita masuk pula wanita dalam Islam. Dalam Islam, wanita ni diletakkan di kedudukan yang sangat terhormat. Ini memberikan hak kedudukan yang seimbang kepada wanita sama rata dengan lelaki. Namun setiap jantina mempunyai tanggungjawab masing-masing. Tidak dapat dielakkan untuk membicarakan tentang aspek penting mengenai kedudukan berhubung dengan status, peranan dan sumbangan terhadap diri, keluarga dan umat Islam. Terdapat banyak hak-hak wanita seperti perkahwinan, penceraian, hak penjagaan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Fazana. Kalau adanya seorang wanita, mestilah adanya seorang lelaki kan? Noralia, cuba terangkan statistik jurang antara lelaki dan wanita dalam pendidikan dan pentadbiran. Okey, saya akan terangkan tentang statistik jurang antara lelaki dan wanita dalam segi pendidikan dan pentadbiran. So ini mengikut Jabatan Perangkat Malaysia, statistik pemangkasan wanita dalam domen terpilih Malaysia dalam tahun 2019. So dari segi pendidikan, kadar literasi dalam kumpulan umur 15 dan 64 ke atas, wanita mempunyai 96.3%, manakala lelaki mempunyai 97%. So dekat sini, kita boleh lihat perbezaan kadar literasi antara lelaki dan wanita adalah 0.7%. Right, dari segi akademik pula, kadar enrolment khasal wanita dalam semua peringkat pendidikan lebih tinggi berbanding lelaki. So peringkat tu kita ada 3, rendah, menengah dan tertiary. Tertiary tu adalah dari peringkat universiti lah. Dari peringkat rendah, wanita mempunyai 98.2%, manakala lelaki mempunyai 97.6%. Dari peringkat rendah, wanita mempunyai 94.2%, manakala lelaki 89.2%. Kalau peringkat tertiary, wanita mempunyai 50.3%, manakala lelaki mempunyai 37.8%. Nak dikatakan pendidikan ni wanita lebih domain lah pendidikan. Dan kalau dari pentadbiran, contoh kalau kita ambil politik, so wanita dalam parlimen, wanita menguasai hanya 44% di parlimen. Wanita dalam jawatan menteri, wanita 70.9%, manakala lelaki 92.1%. So peratusan wanita dalam jawatan menteri lebih rendah berbanding lelaki pada tahun 2018. Alright. So wanita juga memperolehi gaji dan kualiti kerja yang lebih rendah berbanding lelaki. Seperti contoh, wanita mendapat 35,000, lelaki dapat 38,000. Lebih kurang macam itu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Alia. Okay, sekarang ni kita akan masuk topik yang berkaitan dalam perkahwinan, hak-hak kita dalam perkahwinan. Asno, boleh terangkan tentang perbezaan dalam segi pembahagian pusaka? Okey. Pembezaan dari pembahagian harta pusaka ni, dia harta pusaka ni bila contoh ada yang si mati lah. So wasiat ni, dia peninggalan harta seseorang yang mati menurut ajaran Islam. Penulisan wasiat ni dia tak wajib. Tapi terdapat tulisan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah bahawa penulisan wasiat amat digalakkan. Okay, agama Islam telah meletakkan beberapa syarat untuk seseorang tu menulis wasiat. Dan antaranya, pewasiat adalah waras, matang iaitu sudah balik, tidak dipaksa dan juga pemilik harta yang diwasiatkan. Di Malaysia, kalau seseorang tu mati tanpa menulis wasiat, harta si mati akan dibagi mengikut hukum faraid. Hukum faraid ini adalah cara pembahagian harta mengikut Islam. Okay, berdasarkan hukum tersebut, segala hutang
si mati hendaklah dilaksanakan terdahulu sebelum dibahagikan dengan cara pembahagian. Okey, pembahagian ni saya nak sebut secara kasar je lah. Okey, ni contoh jika si isteri mati, si suami mendapat 1/2 harta tersebut jika tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan atau cucu dan ke bawah. Okay, itu kita cakap pasal suami. Okay, sekarang si isteri. Si isteri jika si suami mati yang tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan ke bawah, si isteri hanya mendapat 1/4 daripada harta tersebut. Dan jika si mati iaitu suami mempunyai anak lelaki dan atau perempuan atau cucu dan ke bawah, si isteri mendapat harta sebanyak 1/8 sahaja. Okey, kita sebut kepada anak perempuan. Okey, anak perempuan kita akan dapat harta setengah jika seorang. Jika seorang anak perempuan tersebut akan mendapat 1/2 harta tersebut. Dan jika dia lebih ataupun kita ada lebih daripada 2 orang adik-beradik, harta kita akan dibahagikan sama rata ataupun 2/3 setiap orang. Okay, anak lelaki pula akan mendapat 100% daripada baki ashabah. Okay. So perlu diingatkan bahawa faraid ni dia jadi apabila si mati tidak menulis wasiat. Kalau ada wasiat, si pihak waris perlu langsaikan dulu harta hutang tersebut. Faham kan? Okey, terima kasih. Sekarang kita dah tahu macam mana wasiat akan dibahagikan. Sekarang ni kita tahu tentang penjagaan anak. Hana Yasmin, terangkan. Okey. Islam telah meletakkan bahawa yang paling layak mendapat hak jagaan setelah itu bubarnya sebuah perkahwinan adalah ibu kepada anak-anak tersebut. Lagi mana si ibu tersebut belum berkahwin dengan suaminya yang baru. Keputusan hadanah ini akan diputuskan oleh pihak mahkamah syariah dan sekiranya si ibu didapati oleh mahkamah hilang kelayakan untuk menjaga anak tersebut, maka ianya akan berpindah mengikut turutan kepada salah seorang daripada 12 yang berikut. Yang pertama adalah nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya. Yang kedua adalah bapa, ketiga nenek ke sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya. Keempat, kakak atau adik perempuan si ibu sebapa. Kelima, kakak atau adik perempuan si ibu. Keenam, kakak atau adik perempuan sebapa. Ketujuh, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan si ibu sebapa. Kelapan, anak perempuan dari kakak atau adik seibu. Kesembilan, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa. Kesepuluh, ibu saudara sebelah ibu. Kesebelas, ibu saudara sebelah bapa. Dan yang terakhir adalah waris lelaki yang boleh menjadinya waris sebagai asabah atau residuari. Dengan syarat jagaan orang demikian tidak menjejaskan kebangsaan kanak-kanak itu. Antara syaratnya adalah dia seorang Islam, akal, berumur yang melayakkan dia memberi jagaan dan kasih sayang kepada anak itu yang diperlukannya, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah dan tempat tinggal itu tidak akan menjejaskan akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani kanak-kanak itu. Tempoh jagaan adalah daripada lahirnya anak itu sehingga memayis, iaitu sehingga kanak-kanak itu menyelesaikan urusannya yang khusus tanpa memerlukan bantuan orang lain seperti boleh makan dan minum sendiri, boleh menguruskan diri sendiri ketika qada hajat, membersihkan dirinya dari kotoran dan juga boleh melakukan ibadah taharah iaitu bersuci daripada wuduk dan sebagainya. Ditetapkan umur bagi memayis itu setelah sampai umurnya 7 tahun kerana pada kebiasaan pada umur ini anak-anak itu dikira sebagai memayis. Dan memayis ini bukanlah semata-mata ditentukan dengan nilai umur. Hak hadanah bagi menjaga seorang kanak-kanak adalah tamat setelah anak itu mencapai umur 7 tahun. Jika anak itu lelaki dan umur 9 tahun dan jika anak itu perempuan, tetapi mahkamah boleh atas permohonan hadanah menggunakan dia menjaga anak itu sehingga anak itu mencapai umur 9 tahun jika anak itu lelaki dan umur 11 tahun jika anak itu perempuan. Setelah tamatnya hak hadanah, jagaan turun kepada bapa dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan iaitu memayis,
Maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika mahkamah meminta selainnya. Sekarang ni kita dah tahu apa itu masa wanita, jurang antara lelaki dan perempuan, dan kita dah tahu hak-hak kita dalam perkahwinan. Jadi kita sekarang ni nak masuk kepada wanita Islam dan Barat. Para Melissa, boleh tak bagi tahu kita tentang konsep sama rata yang diperjuangkan oleh Barat pada pandangan Islam? Terima kasih kepada saudari Tajani. Okey, golongan feminis memangnya memeningkan masyarakat dunia dengan menyebarkan dakwah bahawa jantina itu ditentukan oleh manusia, sedangkan kita percaya bahawa ianya suatu ketentuan Tuhan. Banyak juga kes di mana sejak kecil lagi ibu bapa telah menerapkan bahawa anak perempuan mereka ialah lelaki atau anak lelaki mereka ialah perempuan, atau mereka meninggalkan tanda tanya kepada anak-anak kanak-kanak tersebut sama ada mereka lelaki atau perempuan, sehingga mereka memilih untuk tidak mempunyai jantina atau non-binary, dan mereka rasa perkara itu okey, perkara biasa. Inilah perbezaan wanita Islam atau ajaran Islam dan juga Barat. Islam mengajar umatnya untuk bersyukur dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Tetapi ada juga Muslim feminis yang keliru menyokong dakwah Barat ini, salah satunya menghalalkan LGBTQ+. Kata mereka itu hak mereka untuk menentukan siapa diri mereka. Sebenarnya setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini ialah terbatas. Keterbatasan seorang perempuan itu kita boleh lihat salah satunya ialah wanita tidak boleh menghasilkan sperma atau seperti mana lelaki melakukannya. Kesimpulannya, lelaki dan perempuan dicipta secara berpasang-pasangan, memerlukan satu sama lain untuk hidup. Jadi tidak perlulah kita mengubah hukum alam yang telah dicipta oleh Yang Esa, kerana ianya akan menjadikan ekosistem kita menjadi tidak stabil, dan ia akan mengganggu gugat semua perkara dalam setiap aspek lah. Itu sahaja daripada kami, daripada kumpulan Sultan Al-Fatih. Terima kasih kerana menonton.